Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Selamat beristirahat dan bekerja. Okey, saya sekarang berada di farm. Okey, Yusnizam Farm. Okey, melihat ternakan yang berada di farm saya. Okey, kita tengok. Itu lembu Brahma Mat. Dia sedang isap susu ibu dia. Sekarang dah biang pula. Okey. Yang sana tu, ini betina yang ingin menunggu kelahiran pertama. Yang sana tu saya punya kuda Zohrab nama dia. Ini pun tengah menunggu kelahiran dia. Saya pun tak tahu bila masa dia bunting. Tapi bila saya bagi makan air dengan secukupnya, tengok kebuntingannya dah nampak lah. Yang mana adik tu saya ucapkan terima kasih kerana menyokong live saya ni. Kita seperti mana yang saya janjikan untuk perbincangan tentang grant. Okey. Sekarang ni saya pun tak tahu lagi ada grant untuk ternakan ada ke tidak. Tapi kebiasaannya dia akan buka pada awal tahun ataupun pertengahan tahun. Jadi yang mana nakkan grant, okey, pada adik-adik yang saya galakkan lah, yang yang remaja ni, yang mana tak bekerja tu, okey, kalau boleh kita cari ternakan betina dulu. Okey, induk betina kita cari lebih kurang dalam 2 ekor ataupun seekor. Kalau kita tak ada duit, belilah seekor. Okey, dan selepas tu kita daftar di Jabatan Veterina. Lepas tu kita bagi tahu segala maklumat kita dekat sana. Okey. Dan selepas tu dia akan bagi kita ID. ID tu kita akan simpan. Dia semua daerah ataupun daerah semua sama dia punya permohonan dia. Okey. Yang penting anda mendaftar peternakan ataupun pertanian di tempat yang masing-masing ya. Okey. Dan selepas tu, okey, anda haruslah menjaga ternakan dengan sebaik mungkin. Dalam beberapa hari veterina akan datang ke tempat anda. Okey. Dan selepas tu anda disoal lah. Okey. Berapa lama anda menternak. Okey. Lepas tu apa yang anda buat di kawasan farm anda. Okey. Anda kena terangkan macam mana dia punya aktiviti yang anda lakukan. Okey. Dan selepas tu anda kena tunggulah dengan offer dari JPV untuk menyertai grant yang 20,000 ataupun apa yang veterina bagilah. Okey. Selalunya veterina akan offer pada penternak yang mengalami mempunyai pengalaman lebih kurang dalam 1 tahun macam tu. Dan dia boleh memelihara ternakan dengan elok. JPV akan bagi
grant kepada mereka. Tapi bukan 100% dijanjikan bila kita buat macam ni JPV akan bagi. Okey. Dia tengok kawasan juga. Kalau kawasan contoh kawasan bandaraya. Okey. Majlis tempatan dia akan bagi tak untuk kita menternak binatang di kawasan tersebut. Kalau majlis tempatan tak bagi, JPV tak boleh meluluskan permohonan anda tu. Okey, jadi anda kenalah memohon di luar kawasan yang diwatakan pembangunan. Bermaknanya anda kena memohon di luar kawasan yang diwatakan pertanian, bukan pembangunan, yang pertanian. Jadi kawasan situ layak untuk memohon. Okey. Jadi kalau misal kata kawasan yang tidak boleh didirikan tidak boleh menternak, kita jangan putus asa sebab itu tanah kita. Okey. Kita wujudkan satu sistem pembentungan untuk buang najis, okey. Jadi kita syorkan kepada mereka bahawa kawasan ni tak berbau lah. Kalau misal kata diorang boleh ketengahkan perkara ni ke pihak atasan dan pihak atasan menerima apa yang kaedah yang kita lakukan, insya-Allah potensi anda ingin mendapat grant adalah amat-amat baguslah. Kalau mereka tak lulus, kita tak boleh buat apa. Jadi saya syorkan yang mana tak menepati piawaian yang ditetapkan oleh JPV ataupun pertanian, carilah tempat yang jauh daripada kawasan yang jauh daripada kawasan pembangunan tu lah. Mana kita cari kawasan pertanian. Jadi kita cari kawasan pertanian, kalau kita betul-betul serius, kita buat satu perjanjian dengan tanah tersebut, dengan tuan tanah yang ingin sewa, kita buat pajakan. Jadi bila kita buat pajakan, okey, pajakan tu kita buat kita ni lah buat perjanjian, lawyer apa semua. So dalam situ kita baru boleh memohon lah grant. InsyaAllah saya yakin anda boleh dapat kalau buat cara macam tu lah. Okey. Faham tak semua? Okey, ini kawasan sini mendung, alhamdulillah. Mendung, tak ada hujan Okey. Jadi yang mana grant, contoh kalau kata kita tak dapat ternakan, tak apa, kita dah ada ternakan di kawasan kita, kita tak dapatlah bantuan 20K untuk ternakan ataupun inilah binatang ke. Okey, kita cuba minta untuk buat makanan. Okey. Makanan silas ke ataupun dedak ke, kita cuba buat. Jadi mereka akan datang lagi sekali permohonan kita dan dia tengok kita buat tu biar betul-betul serius jangan main-main. Jadi dia akan pantau dari masa ke semasa. Itu salah satu yang masalah pada penternak kita. Dia nak orang cakap dia nak cepat. Benda ni bukan kata tua-tua dapat Ini semua bergantung daripada nasib anda, tuan-tuan semua. Jadi saya galakkanlah kita buat dulu. Kita buat dulu jalan tu. InsyaAllah di belakang nanti adalah NGO akan membantu anda. Apa yang saya titik beratkan pada anak-anak muda, okey, yang duduk kat rumah tu tak ada buat apa, okey. Kawasan kampung pula tu, carilah seekor ternakan ternakan yang boleh menguntungkan kita. Okey, seperti lembu ataupun kambing, cari betina untuk kita biarkan. Sebab apa? Kalau kita beli jantan,
Jantan kita jual, dah tak ada lagi hasil kan. Kita dapat duit. Ni zaman serba susah kan. Jadi kita buat bank. Kita buat bank. Jadikan lembu betina tu sebagai bank kita. Okey. Jadi bila kita jadikan lembu betina tu sebagai bank kita, sarung untuk kita melahirkan anak lembu. Jadi kita buat cara pemandian beradas. Cara pemandian beradas kita mesti belajar. Okey. Dengan orang-orang lama lah. InsyaAllah saya dari masa ke semasa saya akan update untuk ajar. Jadi apa yang saya nak titik beratkan kepada sahabat-sahabat semua, okey, jagalah kebajikan dia, jagalah kebajikan dia. Yang anda tengok di depan handphone saya ni, okey, lembu ni pada mulanya memang agak kurus lah. Okey. Jadi saya pantau dari masa ke semasa, alhamdulillah badan dia pun dah semakin pulih. Okey. Jadi kalau kita tak jaga, macam mana kita nak dapat hasil daripada dia? Okey. Ini hasil daripada anak yang daripada ibu ni lah. Okey, ini hasil anak dia. Ini yang saya namakan PB2. Okey, PB2. Maknanya kelahiran dia, anak dia yang ketiga. Okey, dari bapa yang warna hitam, ada yang saya tunjuk dekat dalam saya punya ni video TikTok ni. Okey. Jadi kepada peternak yang ingin menceburi dalam bidang ini, kita kena mempelajari dia punya kehidupan, macam mana lembu ataupun kambing tu hidup. Okey. Macam mana dia cari makan untuk survive untuk diri dia. Jadi kita kena belajar. Jangan kita main pakai beli banyak-banyak, tengok orang bela sedap, modal kita besar, lepas tu tahu-tahu mati, tahu-tahu rugi, untung tak ada, buang duit lagi ada. Jadi apa yang saya buat, yang anda lihat di depan mata ni, depan anda semua, ini kaedah lama. Saya buat dengan tambat di leher. Lepas tu cara macam ni. Okey, untuk makluman tuan-tuan, cara macam ni dah beribu tahun tau. Beratus tahun lah. Dan dari turun-temurun datuk nenek moyang kita lakukan benda ni. Okey. Kenapa kita nak bela menggunakan kandang? Memang kandang tu untuk memudahkan tuan-tuan mengendali ternakan tuan-tuan. Tetapi cara dia, kalau misal kata tuan-tuan tak sempat nak bagi makan ataupun makanan tak ada nak beli, kan menyeksa tu binatang dekat dalam kandang. Jadi kita buat cara macam ni adalah lebih selamat dari kalau dia tak ada makan. Jadi kita pun rasa happy lah. Tak ada nak kelang kabut, aku punya lembu dah makan ke belum, kan? Kambing aku dah makan ke belum? Jadi dengan cara macam ni lah kita untuk menjimatkan kos kita. Orang kata win-win lah, menang-menang. Kita bela dia, dia lahirkan anak, kita dapat anak dia, kita jual. Okey? Jadi di farm Yusniza ni, saya jual cara saya, bila ujung tahun ataupun awal-awal tahun, saya akan jual. Okey. Tapi saya akan jual dengan berkualiti lah. Bukan macam gangka ni. Ini ibu dia. Jangan macam ni. Ini pun gangka bukan apa. Dia dah bunting. Dah nak dekat beranak. Jadi selalunya lembu dia akan, kalau dia nak melahirkan anak, dia akan macam tu badan dia. Okey. Tapi pastikan kita bagi cukup lah. Garam, air gula. Ini yang Nizam Farm lakukan lah.
garam kasar, air gula merah atau moles. Okey, kita bagi dia. Itu cara Nizam Farm lakukan. Okey, yang di hadapan anda ni saya memang dah stop dedak. Saya dah stop dedak. Jadi tengoklah dia punya makan memang betul-betul tekun je. Dia tak ada nak termenung. Dalam berapa minit dia dah kenyang, dah tu nak termenung nak makan dedak. Tak ada dah. Memang dulu saya ajar dedak, okey. Tapi bila dia dah agak kenyang sikit, lepas tu dia dah duduk tau. Dia dah duduk. Dalam berapa petang-petang kadang dia akan tunggu. Dia langsung tak nak makan rumput. Jadi cara macam ni lah yang kita tak nak. Ternakan kita tak berapa sihat. Sebab apa, kalau dia tak makan rumput, proses dalam perut dia tu dia tak dapat keluarkan tinja ataupun najis dengan betul. Jadi tak elok bagi ternakan. Yang anda tengok di depan saya ni, ini belum lagi 1 tahun. Ini betina jantan. Ini yang bakal induk saya, penjantan saya lah. Menggantikan yang hitam bapak dia ni. Tapi yang dia ni darah ada kacukan lah. Sebab apa, tapak kaki dia warna merah. Ekor dia pun warna merah. Moncong dia pun warna merah juga. Alamak Luqman. Minta maaf lah, okey. Abang tak ada buat nak tumpang. Abang buat macam ni je. Bukan apa kan, kalau tumpang kan saya tak boleh nak ni lah. Fokus lah. Sebab apa, yang mana tumpang dulu saya dah ajar dia ilmu saya. Alhamdulillah dia dah buat sendiri. Okey. Dengan ada sekarang ternakan dia dah 10 ekor. Dia pun Alhamdulillah banyak-banyakkan bersabar lah. Kalau kita buat ternakan ni, kita banyak bersabar. Itu sebab dalam Al-Quran cakap kalau kalau kita bela binatang, binatang akan doa kita. Jadi lagi satu pun, kita pun untuk ni kan, manusia dan masyarakat, daging dia kita bagi untuk makanan. Jadi benda-benda ni sebenarnya adalah ibadah. Jadi kita ni sebagai seorang Islam kenalah pertahankan dengan dalam bidang ni. Memang kita nampak tak famous kan, tapi bagi saya famous benda ni. Bagi saya happy lah. Kalau kadang-kadang kita happy macam mana, kita macam ibarat kita macam biasalah kehidupan kita kan, dalam kampung, tenang jiwa kita kan. Jadi yang mana yang ingin menyertai dalam bidang peternakan ni, saya sarankan belajarlah. Belajar dia punya macam mana nak kenal lembu tu sakit, maknanya dia punya kebajikan dia. Belajarlah macam mana nak tahu lembu ataupun kambing sakit perut. Tapi kebiasaannya kambing memang dia susah sikit lah. Bukan susah, kita kena pilih. Kalau kambing, saya galakkan beli kambing biri-biri. Okey, maknanya kategori biri-biri, okey boleh. Kalau kategori kambing licin, kalau boleh jangan pari. Yang bagi saya untuk saiz dia yang besar lah. Sebab apa? Dia ada ketahanan. Jadi kalau misal kata tuan-tuan nak bermula, saya galakkan carilah lembu betina ataupun kambing betina.
Kalau tuan-tuan tak ada lembu jantan ataupun kambing jantan, tuan-tuan boleh panggil veterina ataupun AI man untuk suntik masukkan benih dekat dalam induk tersebut. Jadi tuan-tuan dah jimat untuk beli pembaka. Okey. Jadi bila kita beli pembaka, kalau kita bela di ladang untuk integrasi adalah apa nama orang kata win lah bagi kita. Tapi kalau kita buat kaedah kita cara kampung, bagi saya jantan tak perlu banyak lah. Kalau seekor pun okey lah. Tapi saya galakkan sekarang ni kita beralih kepada AI lah. Kita beralih kepada AI. Sebab apa? Hasil dia lebih memeransangkan. Daripada kita bela KK. KK ni boleh sekadar untuk kita mewujudkan lagi lah benih-benih KK dekat negara kita ni kan. Orang kata kalau di luar sana kalau ada baka-baka yang rare ni macam KK ke apa, dia punya harga tu pun lebih mahal sebenarnya. Sebab apa? Kalau dah dekat tempat dia dah tak ada, jadi benda tu akan jadi mahal lah. Itu sebab kita dalam player-player kriminal ni kita wujudkan benda-benda macam ni supaya anak-anak muda boleh menceburi berminat untuk menceburi dalam bidang ternakan ni. Memang kita tengok anak-anak muda yang mana dia tengok lembu ni dia nampak macam tak famous lah kan. Bagi dia macam susah busuk lah kan. Kebiasaannya dia akan dapat apa yang dia ni lah, apa kawan-kawan dia yang sekeliling tu bagi tahu lah, kau ni boleh lembu lah, perangai macam lembu lah, macam tu lah. Tapi kita biarkan lah apa orang nak kata. Kambing boleh boleh ke bang? Boleh AI. Kambing boleh AI. Kambing boleh AI. Ada cara dia. Kita masukkan dengan baka yang bermutunya. Baka pilihan yang baik-baik. Jadi kita tak susah lah. Kita fikir kan. Tu sebab kerajaan wujudkan AI ni di kawasan daerah masing-masing. Selalunya fokus kerajaan pada di pantai timur lah, Kelantan ataupun Terengganu. Sebab apa situ memang pembangunan untuk AI sebenarnya. Tapi kita di bumi Malaysia ni takkan kita nak beza-bezakan kan. Jadi kita dah nampak keuntungan, kita buat lah. Kita kena usaha lah macam mana cara kita nak buat AI. Okay? AI pun kita boleh ambil kursus di tempat-tempat yang menyediakan kursus. Seperti tak silap saya di Johor lah. Kat situ ada untuk AI man. Tapi saya nak bagi tahu AI man ni mesti dapat sijil dari veterina, doktor veterina untuk buat AI man. Kalau tidak, kalau untuk persendirian saja boleh lah. Kalau untuk persendirian lah. Tapi kalau untuk komersial, untuk yang meluas, kena dapat persetujuan dari mereka. Maknanya persetujuan tu adalah dari pelantikan AI man pada mereka. Okey tuan-tuan, apa yang saya ingin bagi tahu, kongsikan tips lagi. Okey. Tadi ada tak yang hantar tadi? Saya pun minta maaf, saya laju lah. Saya tak nampak pula apa yang tadi yang anda tanya tadi. Okey, apa yang anda lihat? Kalau kita buat cara macam ni, pastikan kita mesti ada tong biru ataupun kita menggunakan tong cat lah. Tapi kalau dari segi untuk menjaga kebajikan ternakan, kadang-kadang dia ada ni lah. Dia kadang-kadang dia tak bagi tong cat tu sebenarnya. Dia kata tong cat tu ada salah satu kimia lah, tak elok untuk ternakan. Jadi
bagi saya dah gunakan ni dah hampir 20 tahun dah. Alhamdulillah tak ada apa-apa pun ternakan saya kan. Tapi itu mungkin sekadar nasihat je lah yang mereka bagi. Seleloknya kita gunakan bekas yang bersih seperti yang macam ni tom biru yang saya okey. Tom biru ni okey. Kalau misal kata kita bekerja, okey, kita tak ada masa. Sediakan tom biru ni. Ini modal dalam RM30 je. RM50, RM30 macam tu. Sekarang mungkin dah naik kita bekalkan air di dalam tempat tersebut, tong tu biar penuh pun tak apa. Kita letakkan garam kasar. Garam kasar ni jangan terlampau banyak sangat. Kalau misal kata tong macam ni besar, awak letaklah lebih kurang dalam 3 genggam. 3 genggam pun dah okey dah. Awak letak situ 3 genggam, lepas tu penuhkan air tu. Jadi tambatkan lembu kita di berhampiran lah. Jangan pula jauh Kalau jauh macam mana dia nak minum air. Jadi dia haus lah. Kesian tak. Tengok saya tambat. Ni. Berapa meter. Jadi tali ni pun kita kena panjang lah. Jangan pendekkan sangat. Paling-paling tidak pun bagi saya, kaedah yang saya lakukan ni bukan 3 depa 4 depa saya bagi. Tapi yang anda lihat ni, yang ni dia pendek sikit lah pasal tali saya tak ada. Tapi kalau lembu yang untuk kita nak gemukkan dia, kita bagilah tali tu lebih kurang 4 depa macam tu. Jadi dia panjang, dia boleh seolah-olah dia macam bebas lah. Bila dia dah kena tali, dia akan pusing balik lah. Dia akan cari kawasan sekeliling dia macam tu. Jadi kita pun tak pening kepala. Kalau kita kerja pun kita fikir ternakan kita ada dia dah ada rumput situ. Okey, melainkan kawasan tempat tu ada benda-benda yang terhalang lah. Terhalang daripada tali tu dia berbelit ke itu yang kita tak nak. Dia terhalang. Tapi pastikan kita nak tambat tu, kawasan tu ada macam padang lah macam padang. Macam ni lah padang. Kita mesin lah. Kalau kawasan kita mesin lah. Kita mesin lah. Nanti dia rumput tu dia tumbuh cantik. Dah tu barulah lembu akan makan. Dia selera lah dia nak makan. Okey, yang mana ada tu share-sharekan lah. Saya pun buat ni dalam 40 minit macam tu lah live. Okey tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau misal kata kita ingin bela kambing saya nasihatkan anda tak usahlah bela pakai kayu-kayu yang elok-elok. Kita perniagaan ni bukannya bermula dengan modal yang besar. Saya banyak kali saya bagi tahu. Perniagaan ni untuk kita mengenal dulu ataupun mengenal dulu seperti bagi orang kita bagi tahu kan bahawa kita ada buat satu bisnes yang kita lakukan. Kita buat macam tu. InsyaAllah dengan adanya hasil yang kita dapati, kita besar, barulah kita tambah. Kalau misal kata kambing, pakai pellet lah. Saya nasihatkan pakai kayu pellet, kayu-kayu yang terbuang tu kita buat. Tapi jangan terlampau tinggi. Bagi saya dah saya cuba mempelajari kambing punya kehidupan. Dia punya ni lah cara pemakanan dia macam mana. Dan saya buat research macam mana di luar overseas bagi ternak kambing, bagi makanan tu macam mana. Okey. Kambing yang saya tengok kebiasaannya yang sihat adalah dia makan rumput-rumput kering sebenarnya. Bagi saya dah buat
dia makan rumput kering lagi elok daripada rumput yang basah. Sebab rumput kering ni, kambing kalau kita tengok, dia memang suka makan ranting-ranting. Ranting-ranting yang keras-keras pun dia boleh makan sebenarnya. Jadi kalau benda yang lembut-lembut ni dia makan, itu sebab kadang-kadang dia berak cair. Dia najis dia tak elok, tinja dia tak elok kalau kambing. Jadi saya galakkan bila kita mesing rumput tu, kita buat macam hay, buat macam hay, macam orang bagi kuda tu. Kalau boleh kita jemur pun lagi bagus. Kita jemur pun lagi bagus. Sebenarnya air tu ada je dekat dalam batang tu. Kita jemur. Jadi bila dia dah kering, terus kita bagi makan kat kambing kita. Tak ada masalah dengan cacing-cacing punya pun. Tak ada masalah pasal saya dah bela. Saya dah tahu. Jadi kambing ni anda perlu jaga apa tau? Kebersihan dia. Kebersihan dari segi kaki. Jangan dipijak tinja dia. Lagi satu mandikan dia. Kalau misal kata kambing yang besar-besar, saiz-saiz yang besar ni macam jana pari, boar, tapi yang kebiasaannya yang tahan jana pari lah bagi saya. Pasal jana pari ni body dia tinggi, dia besar Jadi kita mandikan dia pun tak ada apa pun sebenarnya. Sebab kadang bila kita dah jadi peternak ni, baru kita tahu, kambing boleh mandi rupanya. Kita ingatkan tak mandi macam kambing. Istilah kan. So kita kenalah menceburi dan mencuba di dalam bidang ternakan ni. Sebab apa, ternakan ni meluas sebenarnya. Meluas. Kalau kita fikirkan dalam daging negara kita memang tak cukup. Kalau ikutkan dari segi 20-40, kita punya penduduk, kepadatan penduduk kita tu lagi ramai. Jadi kalau kita tak ada ternakan, kita import di luar dengan kos lagi kan. Jadi kalau kita dapat menghasilkan daging tempatan, jadi kita boleh membantu rakyat Malaysia kan. Membantu dengan tiada bekalan-bekalan daging jadi secara tak langsung kita boleh merancangkan ekonomi negara kita. Itulah hasrat saya sebenarnya. Bukan saya suka-suka kan nak glamour bela lembu ni, tak ada. Memang saya daripada bermulanya saya 2004 hinggalah sekarang, dengan berbagai-bagai pancaroba yang saya alami. Lepas tu kenapa kadang-kadang saya tak bela lembu korban. Okey, saya dapati lembu korban ni bukannya tak bagus, memang untuk kita untuk ibadah kan. Bagi saya ingin menghasilkan lagi. Sebab kata saya kilang kan, ingin menghasilkan lagi produk, menghasilkan lagi. Jadi kita banyakkan. Jadi kita jual lah kepada yang nak bela lembu korban ni, untuk jual korban. Tapi bagi saya jual yang bermutu tinggi, macam tu berkualiti. Kita pastikan barang kita kualiti, baru boleh kita jual. Selalunya yang kita susah nak menjual, barang kita tak elok. Barang kita tak elok. Itu sebab saya titik beratkan dengan kebajikan mereka. Makanan, minuman. Okey. Selalunya kalau lembu ni kita letak air banyak macam mana pun tak kisah. Dia akan minum secukup-cukupnya, dan selepas tu dia akan makan. Kalau boleh ternakan ni, biarlah air dia tu mesti banyak. Jangan kurang. Sebab apa? Kalau kurang, dia akan mengganggulah pencernaan dalam perut dia. Jadi dia, itu sebab ternakan kita susah lah. Kadang-kadang dia bila air tak ada, memang susah dia nak cek makan kan. Dia nak makan, padahal rumput ada sebelah dia pun. Tapi bila air tak ada, dia nak makan, dia pun tahu macam mana kan kalau dah makan air tak ada. Jadi tu sebab saya galakkan tuan-tuan,
cari tong macam ni, okey, tuan-tuan belalah lembu. Tong besar macam ni, belalah. InsyaAllah tak ada apa-apa yang akan berlaku. Tak ada boleh menyebabkan kematian apa semua, tak ada. Lagi sihat lembu anda lagi ada. Saya bukan apa, saya kita pun dengan usia saya macam ni, saya nampak lah kan anak-anak muda sana banyak buang masa kan, banyak buang masa. Kalau kita nak pergi negara maju pun, kalau kawasan Melaka tempat saya bandaraya kawasan Melaka Tengah, bandaraya lah, tapi agak jauh sikit daripada bandaraya lah. Tapi kawasan saya dia memang diwatakan Melaka Tengah. Jadi tempat saya ni masih boleh lagi. Itu sebab saya nampak saya macam-macam perancangan yang saya ingin lakukan. Bukannya saya fikir untuk membantu masyarakat tentang daging-daging tempatan ni. Lembu mahal, payah nak beli. Itu sebab saudara, setiap apa pun perniagaan mesti kita lalui dengan pengorbanan. Okey? Jadi itu sebab saya cakap, cari lembu betina seekor pun tak apa. Sekarang kalau saya cerita, anda ingat saya ni okey. Sebenarnya saya bela, dulu memang saya bela banyak lah. Kalau saya kira-kira memang 100 lebih lah. Tapi saya dah jual macam tu. Saya beli, saya jual. Saya beli, saya jual. Jadi saya campur lah. Dah kira 100 ekor saya bela. Jadi kalau anda bayangkanlah, kalau 100 ekor betina saya bela, kalau sampai sekarang berapa yang saya dapat. Itu sebab saya bagi gambaran pada tuan-tuan, belalah lembu betina. Bela lembu betina, kita hasilkan. Betina kita buat kilang. Ni bahasa kampung lah, kita buat kilang. Jadi nampak tak? Dia makan-makan, dia minum. Itu yang saya cakap. Bila kita ada tong macam ni, kita pun tak ada rasa pening lah. Kita letak air penuh-penuh. Lepas tu tuan-tuan nak pergi shopping, pergilah. Pergilah shopping. Janganlah pula sampai seminggu tak datang. Tak adalah macam tu. Kan? Jadi tuan-tuan kena, paling tidak kalau 2 hari tuan-tuan tak datang pun, sekurang-kurangnya lembu kita ada air. Bagi makan apa lagi untuk lembu tu. Okey, yang saya bagi ni, siapa saudara ni? ADH Okey. Saya tak ada bagi makan tahi minyak. Saya bagi ni je. Jagung kasar ataupun jagung halus yang saya beli dekat kedai. Lepas tu saya bagi gula moles tu dengan garam kasar. Selepas tu adalah sedikit supplement macam AIO Brazil tu saya bagi. Jadi yang AIO Brazil tu sebenarnya elok. Sebab apa? Dia ada segala nutrisi dalam tu. Apa yang lembu kita tak lengkap, sebenarnya dia akan melengkapkan kandungan badan dia. Maksud dia, kalau dia tak ada garam, dalam AIO tu pun dah ada garam. Jadi dia lengkap. Saya gunakan benda macam supplementnya. Jadi garam ni pun sama, dia untuk antibakteria. Lepas tu kalau contoh kita kena FND, kalau sekeliling kita ada FND, kita ada garam kasar, saya garanti anda punya kena pun tapi tak ada sampai kaki terkopik kuku terkopik, tak ada, insyaAllah. Pasal saya dah lakukan memang agak-agak lama lah. Anda ada garam kasar, insyaAllah. Pasal garam kasar tu antibiotik, bakteria. Jadi dia protect lah kan, daripada ada luka-luka tu. Jadi bila dia minum garam tu,
Kalau contoh dia kena pacat ataupun dia kena yang sejenis unggas yang macam lalat besar tu, dia dah minum garam, air garam, jadi kat lidah dia tu, tu sebab kita kena duduk. Itu sebab bukan kata kita nak jadi lembu, tak ada. Maksud dia kita nak kena ada berdekatan dengan lembu kita. Masa dia makan tu kita tengok okey apa, kita pandang. Tapi bagi saya lah, janganlah selalu. Maknanya orang kata kau ni macam tak ada kerja. Bagi saya, kalau sekat hari ni aku nak tengok apa masalah, macam tu. Macam kita bela lembu, kuda kuda kita datang pagi-pagi, kita tengok apa masalah kuda kita. Itu sebab dia nak suruh kita grooming, tengok bulu dia. Kat sini ada luka, jadi kita ambil ubat luka, kita spray. Sama juga dengan lembu, macam tu lah kaedah dia. Itu sebab ada kebajikan. Macam saya, itu je yang saya lakukan. Sekarang ni memang dah saya tak ada bagi dedak. Pasal saya nak tunjukkan dengan tuan-tuan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan boleh nampak. Kita jangan kebergantungan kita tu dengan dedak, jangan. Pasal apa, dari dia punya sifat dia pun memang dia makan rumput. Dedak ni hanyalah untuk menambahkan lagi berat badan dia, itu boleh. Dan supplement untuk macam dia ada kekurangan garam apa semua tak lengkap, jadi kita kena bagi. Sebab apa, dia akan mengawal segala kenakan kita macam sakit. Maknanya dia boleh mengawal. Itu sebab kita perlukan supplement. Ya, kalau kita tak ada pun nak beli supplement tu, kita beli garam kasar je bagi saya. Garam kasar tu. Mana kita campur dengan air dia. Ada setengah tak nak buat campurkan dalam air. Air apa? Air bersih ataupun air perigi dia letak, lepas tu dia tak bagi. Lembu memang kalau air bersih, kalau contoh air paip dia akan minum. Kalau misal kata air perigi dia minum tak banyak, dia minum sikit. Jadi saya ni pakai air perigi, saya tak pakai air paip. Jadi saya gunakan air perigi tu untuk dia datangkan selera. Saya campur dengan kaedah yang saya lakukan. Campur dengan moles, dan tu campur dengan garam. Garam kalau dalam baldi tongcat ni air penuh. Okey, moles tu agak-agak tuan-tuan jangan pekat sangat. Lepas tu letak garam dan segenggam ataupun 2 genggam. Dah. Dia akan minum punya. Lagi satu, kalau contoh yang macam bagi dedak tu, kadang-kadang lembu bila dah campur dengan moles, dengan garam kasar, lepas tu kita campur dedak, dia tak nak. Kadang dia buang. Dia lambatkan dedak tu. Dia lambatkan air sekali tu. Jadi dia tak nak, dia akan makan dedak je. Dia rasa masin. Masin sangat. Jadi yang saya galakkan kalau nak buat cara macam saya ni, dedak tak mau campur air. Okey. Bagi garam, moles, air je. Kita kacau, terus bagi dia. Dia akan minum. Jadi dia tak akan buang air. Dia akan minum saja. Dia minum habiskan air tu. Sebab apa? Dia rasa air sebenarnya. Jadi kalau kita campur dedak dengan yang formula yang saya bagi ni, dia akan buang air tu. Dia akan ambil dedak je. Pasal saya dah lakukan benda ni memang dah lama. Macam tu lah yang saya nampak. Itu sebab kita kena eksperimen juga dengan kita punya ruminan ni. Apa yang dia tak nak, itu sebab kena belajar dengan dia punya kehidupan dia. Kadang-kadang lembu macam-macam perangai juga. Yang ni tak nak makan yang ni, yang tu tak nak macam tu. Kita tak boleh samakan juga tuan-tuan. Dia pun ada macam-macam perangai juga. Jadi kita sebagai peternak ni kena mengatasi apa yang masalah dia nak. Jadi kita sebagai peternak kita kena sayang pasal dia menghasilkan anak kan.
Jadi kalau kita tak sayang, tahu kita dapat hasil macam mana ternakan tu nak hidup sihat kan. Okey, saudara dapat tak? Apa ni? Korang makan apa? Ni tadi saya pun tak nampak, minta maaf tolong share kita buat sikit lagi insyaAllah dalam pukul 12 ke. InsyaAllah ataupun 9.40 ke. Ini yang tuan-tuan tengok. Okey. Nampak tak? Berapa lama kita berbincang. Lembu ni masih makan rumput tak henti-henti. Pasal saya dah bagi dia dengan suplemen Brazil. Okey. Jadi dia dah dalam badan dia, kandungan dalam badan dia tu dah cukup. Jadi tu sebab dia rasa selesa, rasa nak makan je. Selera makan tu ada. Kalau contoh lembu tu sakit, dia tak ada suplemen, memang dia tak nak makan. Dia makan sikit je dia dah duduk. Ataupun dia termenung, dia macam tu. Itu kalau lembu yang sakit. Bukan sakit apa tau, dia punya kesihatan tu tak berapa baik lah. Macam kita demam, pening, dia macam tu lah. Tu sebab bila kita ada suplemen ni, dia senang lah. Dia lengkap. Dekat dalam tu ada garam, semua kelengkapan apa yang ada dalam badan ternakan ruminan kita, dalam suplemen tu semua ada. Lagi satu, tuan-tuan mesti tahu untuk suntik lembu tuan-tuan sendiri ataupun kambing sendiri. Supaya ini yang saya cakap, kita dapat membantulah veterina. Sebab apa? Veterina bukan ramai pun. Dalam satu daerah tu dia tak ramai pun. Dia punya kaki tangan dia kan. Jadi kalau contoh yang peternak kita ada 100 ekor, kita panggil dia, kita ada 2 ekor je. Dah confirm dia takkan datang punya, dia akan datang yang banyak kan. Jadi kalau kita tak belajar cara injection tu macam mana, memang susah lah untuk kita menjadi seorang peternak. Itu sebab kita kena yang saya cakap tu kebajikan. Kebajikan dia merangkumi segalanya, makanan, ubat-ubatan, kesihatan dia. Itu sebab saya titik beratkan dalam kebajikan. Salah satu, kalau kita nak tahulah, macam saya bela lembu ni, kalau kita nak tahu lembu tu ada cacing, okey, dia punya bulu dia tu dia tak berkilat. Bulu dia tak berkilat, dia akan mengembang, dia akan naik-naik tau bulu dia dia akan ternaik. Dia dah tu dia tak berkilat. Itu ada cacing lah. Jadi tuan-tuan kena bagi 3 serangkai ataupun buat cacing. Selepas tu kita bagi dia B12. B12 ni bukan apa, untuk menambahkan lagi darah dalam badan dia supaya dia cepat lagi besar. B12 ada juga yang saya tengok 4,000 kan. Dia punya power kandungan dia tu pun boleh juga kita bagi. Tapi suntik dia tu tak boleh banyak lah, kena sikit lah. Itu sebab saya galakkan tuan-tuan, kalau kita lembu kita banyak, kita tak ada duit nak beli dedak, kita nak jimatkan kos. Macam saya buat ni, saya tambat tapi yang penting kita kena bagi dia punya ni lah, sumber-sumber nutrien dia lah. Garam, moles, insyaAllah dia akan makan ni rumput. Selepas tu baru kita cut dengan dedak. Kalau contoh, kalau lembu kita tak ada berisi, kita belilah soya sikit. Ataupun kita cari kulit ampas soya tu, kita bagi dia makan. Campurkan dengan air. Nanti dia akan hisap, dia akan minum macam susu lah. Tapi kita dah tengok dia dia dah okey badan dia, kita stop tau. Kita stopkan soya tu. Sebab apa? Saya tak nak nanti
lembu tu akan ingat lagi. Dia akan ingat, maksud dia akan dia punya waktu dia kan. Saya tak mau lembu tu punya waktu. Dia dah tahu dah pukul berapa petang kan dia nak makan dedak ataupun petang kan dia nak makan soya. Kita bagi lembu tu dah sihat je kita boleh stop kan. Kita nak stop kan jangan stop terus tau. Kita kena perlahan-perlahan kan. Perlahan-perlahan kan insya-Allah nanti dia dah normal balik, dia tak nak makan dedak. Bukan dia tak nak makan langsung, maksud dia tak diingat dedak . Kalau kita tak ada bagi dia dedak pun dia boleh makan rumput. Dedak ni kalau kita nak tahu itulah sebagai sumber untuk dia menambahkan lagi daging dia. Itu je. Tapi sebenarnya makanan dia adalah rumput. Okey tuan-tuan. Yang mana Ade tu selamat datang lah. Okey. Bang apa ni? Bang tak nampak Bang makan apa lagi untuk lembu tu? Lembu saya ni tu je lah saya bagi dia. Tak ada apa lagi dah. PKP tu pun tu sebab saya cakap PKP tak selalu lah. Kalau nak bagi dedak ni, saya bagi kalau lembu saya dah badan dia ada masalah baru saya akan bagi dedak. Kalau badan dia cantik, tu saya dah tak bagi lah. Saya galakkan dia makan rumput je. Macam tu. Saya punya cara saya macam tu lah. Jadi saya memang orang kata untuk penjimatan lah. Saya tak nak gunakan sangat dedak sangat. Kebergantungan dedak tu saya tak nak sangat. Sebab apa saya bela ni lembu betina. Lembu jantan saya tak banyak. Jadi saya bela lembu betina untuk buat bank lah. Untuk lahirkan anak. Lepas tu saya besarkan dia dalam 5-6 bulan. Tengok dia punya body dia dah cantik. Baru saya akan jual lah. Saya titik beratkan kualiti sebenarnya. Bukan kuantiti. Saya titik beratkan kualiti. Itu sebab siapa yang beli lembu dengan saya, Alhamdulillah, boleh tanyalah. Memang saya titik beratkan dengan kesihatan dia. Sebab apa? Bila kita tak dijaga, kita nak jual pun susah. Kalau melainkan kita lembu bela integrasi dalam kawasan kelapa sawit, lepas integrasi. Jadi kita itu pun masalah juga pasal kita nak kena rawat dia cacing, ubat cacing, B12 semualah. Macam mana pun kita kena masukkan dia dalam palung untuk kita buat injection, lepas tu baru kita lepas balik. Sebenarnya kalau integrasi pun dia mesti kena macam tu. Apa segala pun, baik integrasi ke, feedlot ke, ataupun cara saya ni semua sama. Kita kena jaga kebajikan dia. Nanti saya akan ajar cara untuk menumbangkan lembu. Sebenarnya saya lebih gemar buat sorang-sorang saya tu sebab orang kata cowboy kan. Saya lebih gemar saya buat sorang-sorang je. Tak ada bantuan. Ada pun kalau dah terlampau sangat saya minta bantuan lah. Tapi kalau saya boleh buat, saya buat lah. Saya injek sendiri. Yang AI tu pun saya seluk sendiri. Itu sebab tuan-tuan kena belajar dulu. Tapi kalau kita belajar tak adanya ternakan tak guna juga. Jadi kita kena cari ternakan kita. Kita kena cari dulu. Cari dan seekor betina, baru kita bela. Dalam situ baru kita boleh belajar. Jangan kita pergi belajar dulu baru cari lembu. Bagi saya lambat lah. Kita nak cepat kan. Kita cari dulu betina.
Lepas tu baru kita barulah kita bela kan. Barulah kita belajar macam mana nak suntik lembu. Okey, siapa ni yang mana ada tu share lah sikit. Saya pun dah nak end ni. Allah. Ini dara. Aduh. Ini lembu dara saya ni. Dia dah kahwin. Aduh. Saya baru nak buat AI lembu ni. Dia dah kahwin saudara. Sayang lah. Siapa tak ada live saya ni. Aduh. Ini lembu dara. Ini lembu saya punya baka jantan saya ni. Tali dia terlepas tuan-tuan. Tali dia terlepas. Ada tali garang dia. Ni tak ada tali pula. Tak garang pula. Ni dah kena panjat dah ni. Ni lembu dara saya. Yang tuan-tuan tengok dalam video tu. Ni lah. Dia jinak dengan saya ni. Aduh, dah kena panjat. Sakit punggung dia. Ni dia tuan-tuan. Nampak tak? Aduh. Habis kena. Aduh. Panjat lah. Okey tuan-tuan. Okey lah. Siapa ni? Okey, ni lembu betina saya. Yang ingin saya buat pemandian beradas. Tapi lembu jantan ni dah keluar. Dah putus. Dia nak kahwin. Dia nak mengawan habis lah. Punggung lah. Berdarah ni. First time. Lembu betina. Lembu. Aduh. First time. Ini dia panjat lah ni. Tengok. Memang jinak dengan saya. Menjinak Ni kalau tak pakai tali pun jinak dia ni. Bergurau kasar pula tu. Aduh, dia dah kena panjat. Nampak tu punggung belakang tu. Ni lembu hitam tu dah panjat dia. Hai. Lembu hitam dah panjat dia, nampak? Ini birat dia. Kaki lembu hitam yang belah depan dia panjat. Ni pun dah biang. Tapi saya tengok dia masih ni lagi, saya tak nak kahwinkan dia lah. Pasal saya dah tunggu dia punya simen beku daripada Island. Saya dah booking dah. Kalau dia dah kahwin ni bunting, maknanya simen beku tu saya simpan lah dulu. Saya beli Black Angus dengan limousine. Ini pembaka saya lah. Ni warna hitam. Nampak? Dia dah tak ada tali, nampak cantik pula ni kira normal lah. Tak ada tali. Okay tuan-tuan. Biasa kalau lembu kita buat baka ni, dia ada kadang-kadang
dia ada nampak turun sikit lah. Okey tuan-tuan, sampai di sini sajalah live saya. Okey, insyaAllah yang mana ada dalam live saya ni, okey, saya ucapkan terima kasih kerana sudi hadir. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi dengan tip-tip yang menarik. Okey, apa yang saya amalkan di farm saya. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.